Cuma kalau kita pergi lebih dalam zaman dia, kekerasan sebenar bukan pada era dia. Sebab dia meninggal 1792, yang betul-betul ganas zaman anak dia, Abdul Aziz bin Muhammad As-Saud. Abdul Aziz bin Muhammad bin As-Saud 1802, 1804. Itu zaman yang orang tak boleh nafi keganasan Wahabi yang dahsyat. Mereka pergi serang di Iraq, di Najaf, mereka pergi serang di Mekah, Madinah. Era itu 1802, 1804. Era itu, era Abdul Aziz. Tapi kena ingat, sebab orang selalu salah faham, Abdul Aziz ni ada dua. Satu Abdul Aziz bin Muhammad, iaitu Saudi pertama, anak direct kepada Muhammad bin Saud, Muhammad bin Saud. Satu lagi Abdul Aziz bin Abdul Rahman As-Saud, itu pengasas Saudi moden, bapa kepada King Salman sekarang ni. Itu tak sama. Yang ni lebih linear sikit sebenarnya daripada yang Fush itu. Untuk berlaku adil kepada Muhammad bin Abdul Wahab, dia zaman dia tak sekeras itu berbanding zaman anak dia. Cuma hari ni bila orang dia tak memilih untuk membaca secara detail, dia dengar nama kira dia. Padahal kalau kita tengok betul-betul dalam, dia tak sehitam putih itu. Panjang lagi cerita dia. Dan dalam era itu, dalam tamadun kita ada siapa? Kita ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir tahun 1710. Era itu kan. Kalau Muhammad Abdul Wahab lahir 1703, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir 1710. Syekh Samad Al-Falimbani wafat lahir tahun 1737. Ini era itu. Sahabat kita masa tu, ulama-ulama ini duduk di Mekah. Zaman itu zaman pelopor ulama-ulama alam Melayu yang berada di Mekah. Zaman Pak Sekawan tu, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Samad Falimbani, Syekh apa satu lagi, Syekh ada lagi dua, Al-Bugisi tu, menantu kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Abdul Rahman Al-Bugisi, ada lagi dua, 4 orang yang jalan mak. Syekh Daud datang kemudian. Syekh Daud lahir 1769. Tapi nampak kata era tu umat Islam, dalam kecelaruan umat Islam pada masa tu, maka Mekah muncul. Masa ni Mekah tak diserang lagi. Mekah muncul sebagai pusat intelektual yang menghimpunkan para ulama-ulama Melayu, ulama-ulama dunia yang kecewa dengan persekitaran luarnya. Maka ulama-ulama yang ikhlas ini datang berhimpun, mengaji dan berbincang. Dan juga itu zaman di mana pada kurun ke-19 nanti berlaku penjajahan, maka Mekah menjadi port perbincangan para ulama. Kita akan masuk malam ni. Menjadi port perbincangan para ulama, macam mana kita punya strategi. Sebab itulah Syekh Samad Al-Falimbani dia mengarang tahun 1722, dia mengarang kitab Nasihatul Muslimin. Kitab tu kitab nasihat orang Islam, meniup semangat kebangkitan jihad zaman itu. Syekh Samad Al-Falimbani. Baik. Pasal popi sampai sana. Okey, di Eropah. Ini kan Maulana kata, tapi di Eropah sebaliknya berlaku berbeza. Dalam keadaan di timur kita sedang mencari rentak. Mencari rentak kita semula. Jadi saya kata tadi kan, dalam dunia Islam itu idea-idea tentang Wahabi muncul, Al-Afghani muncul. Idea itu dibahaskan dan diperbincangkan lah. Masing-masing mencari pengaruh masing-masing. Bangsa-bangsa Nusantara dan juga pergi ke Mekah, berlaku perbincangan. Nanti pada zaman Syekh Wan Ahmad Al-Fatani kemudian lagi, itu lagi saya akan sampai kot kalau sempat. Lagi dahsyat perbincangan itu. Bila perbincangan itu makin merebak, dia jadi lagi best sebenarnya perbincangan itu. Tapi saya tak sampai situ lagi. Kita berhenti dekat 17 lebih tadi ni, awal 17 lebih. Maka tuan-tuan, di Eropah pula pada era itu, kata Maulana Abu Hasan, ialah berlaku kebangkitan. Tapi sebelumnya itu mereka menjadikan bangsa sebagai Tuhan. Kita kata tadi tu, Eropah sudah menjadikan diri sebagai Tuhan yang harus dianut dan disucikan sebagaimana hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembah Tuhan mereka. Eropah sudah menjadi Tuhan yang menghalalkan akan darah orang lain. Jiwa, harta dan negeri mereka asal untuk kepentingan Eropah atau berperang di jalannya. Bahasa mudah, masa inilah munculnya, lahirnya, inilah yang dikatakan, kata Maulana, inilah yang dikatakan agama nasionalisme. Agama nasionalisme. Kenapa nasionalisme ni wujud? Dia proses yang panjang dan kita dah cerita dah. Jadi saya ulanglah sikit. Bila saya ulang, kita tu akan nampak. Dia bermula daripada persengketaan agama sebenarnya. 16-18, permulaan perang di Bohemia itu.
Iaitu permulaan kepada Raja Ferdinand pada masa itu. Dia paksa rakyat dia semua tu untuk ikut Katolik. Maka orang Protestan tak setuju. Bangkit, berlaku perang dalam kalangan mereka 16-18. Lepas tu merebaklah pergi jadi Jerman, Republik Czech, bawah semua Perancis masuk Inggeris. Satu Eropah berperang yang mengorbankan tak kurang 8 juta orang. Sampai hari ini pun perang itu dikenal sebagai perang yang paling dahsyat dalam dunia ni. Antara dahsyat pasal mati dalam keadaan tidak ada senjata nuklear pun. Mati berapa juta orang, tak kurang 8 juta. Maknanya perang yang sangat dahsyat. Mati sebab perang, kebuluran, kesakitan dan sebagainya. Dan perang itu berlangsung, kita cerita dah, disclaimer, cerita dah di surau ni. Dan lalu dah episod tu. Perang itu berlangsung selama 30 tahun. 1618 sampai 1648. Ini sebelum cerita Al-Afghani tadi ni. Kalau era kita kalau 16 lebih ni zaman siapa tahu? Zaman Al-Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri, zaman Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani. Zaman tu orang Islam di timur ni, kita ni duk kalut lawan dengan Portugis dekat Melaka. Kita pun ada perang juga. Perang ni sensitif sikit lah. Perang 3 penjuru. Perang antara Portugis, perang antara Melaka, Johor dan Aceh. Kita cari sejarah gitu. Perang 3 penjuru. Dan kajian tentang perang 3 penjuru ni tak dikaji sangat di tempat kita. Dikaji di Eropah, dikaji di Belanda, dikaji di Portugis. Saya nak cerita sangat pun dia sensitif juga. Perang 3 penjuru ni. Perang ni antara Aceh lawan Melaka. Melaka ni sebenarnya Portugis lah. Bahasa pun dia Aceh lawan Portugis lawan Johor. Johor itu adalah anak cucu orang Melaka ni lah yang pergi duduk di Johor. Masa tu Sultan yang bertanggungjawab perang ni Sultan Iskandar Muda lah. Sebelumnya bapak dia lagi lah. Tapi era dia era yang dahsyat. Tapi saya dah kerja tentang perang tersebut. Perang tu tuan-tuan dramatik sungguh lah. Zaman tu dramatik. Sebab dia satu semangat Aceh nak mengembalikan maruah orang Islam Melayu di Melaka. Sebab tu dia serang Portugis. Tapi dia juga kena hantam dengan dalam masa yang sama, orang-orang Melaka ni, orang Melayu Melaka ni, turunan Sultan Mahmud yang berpindah ke Johor ni, dia pula perang dengan Aceh. Jadi macam tu pula dah. Lepas tu Aceh pergi serang dia pula. Akhirnya kok mana pun matlamatnya kembali kepada politik balik. Pada walaupun tujuan asal kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan tu, tapi akhirnya dia jadi politik. Aceh pula pergi serang Johor lah. Johor yang tadi tu pula pergi pakat pula dengan Portugis di Melaka, serang balik Aceh. Perang 3 penjuru ni panjang. Kalau kita tuan-tuan membaca, jangan baca blog, baca kertas saja. Baru kita dapat benda yang autentik. Kita rasa macam dramatiknya. Saat lagi Sultan Aceh pergi tangkap putera Sultan Johor, dua beradik tu, balik main Aceh, bagi menikah dengan adik dia ni Sultan Iskandar Muda. Bila dah menikah dia balik pergi Johor, dia pakat dengan Portugis pula. Dahsyat nak cerita tu. Saya ada ceritakan cerita tu nanti. Next saya punya buku nantilah. Tapi nak abang kata fasa itu kita berlaku yang tu. Di Eropah berlaku perang 30 tahun. 1618 sampai 1648 yang ditamatkan oleh 1648 daripada tuan-tuan Westphalian Treaty. Kan? Perjanjian Westphalia itu. Yang menggariskan peta-peta Eropah itu. Yang mana dikekal sampai hari inilah. Sebenarnya dalam Westphalian Treaty tu, seingat saya, Switzerland, Belanda tertubuh masa itu. Dia tertubuh pada masa itu. Baik. Kesan 1648 itu, maka masing-masing dia mendakap negara dia sendiri. Dia permulaan kepada asas nation state itu, negara bangsa. Nanti Perancis dia buat people, nation and state. Nantilah kita akan sampai juga. So masing-masing mula mendakap bendera dia sendiri, negara dia sendiri. Kerana manusia tu fitrahnya begitu. Kita akan sampai. Semua saya tolak sekali lagi no?